Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 20 Oktober bersama saya Nazira Syaringat. Kita saksikan tajuk utama malam ini. Berebut tempat duduk kereta kakak tikam adik. Tarikh mengundi pilihan raya umum ke-15 19 November ini. Seorang remaja perempuan direman 6 hari sehingga 25 Oktober depan bagi membantu siasatan berhubung tindakan membaling pisau ke arah adik lelakinya sehingga maut. Kejadian berlaku di rumah mereka di kampung Ulu Pulai, Ulu Choh, Johor Bahru petang semalam. Suspek berusia 18 tahun itu tiba di Kompleks Mahkamah Johor Bahru sekitar jam 9.30 pagi tadi dengan berpakaian baju lokap berwarna jingga dan terus dibawa ke bilik remat. Remaja yang masih bersekolah di tingkatan 6 itu bagaimanapun kelihatan keliru setelah perintah reman berkenaan dikeluarkan terhadapnya. Tiada ahli keluarga berada di mahkamah. Kes akan disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Semalam media melaporkan seorang remaja lelaki berusia 16 tahun maut selepas terkena pisau yang didakwa dibaling kakaknya. Kejadian yang berlaku sekitar 2.15 petang itu dipercayai berpunca selepas mereka bergaduh kerana dua beradik itu dilaporkan berebut tempat duduk dalam kereta semasa pulang dari sekolah. Sementara itu, di Kedah seorang petani didakwa di Mahkamah Magistrate Al-Usta atas dakwaan membunuh bayinya sendiri berusia 3 bulan di kediamannya. Insiden itu berlaku 2 minggu lalu. Bagaimanapun tiada pengakuan direkodkan daripada Muhammad Nashran Zamzuri, 28 tahun, tertuduh didakwa membunuh Muhammad Annas Muhammad Nashran di sebuah rumah di kampung Teluk Jawa, Sungai Lintang, Mukim Padang Hang antara pukul 9 malam 4 Oktober 2022 hingga 1.30 tengah hari 10 Oktober 2022. Dia dituduh mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Jika sabit kesalahan, tertuduh berdepan hukuman mati. Mahkamah tidak menawarkan jaminan kepada tertuduh dan menetapkan 30 Januari depan untuk sebutan semula kes sementara menunggu laporan perubatan dan kimia. Selain pertuduhan itu, tertuduh turut berdepan 3 lagi pertuduhan di mahkamah sama dengan salah satu daripadanya adalah memasukkan dadah berbahaya jenis metamfetamin ke dalam dirinya sendiri tanpa kebenaran pihak berwajib. Kenaikan harga ayam yang tidak terkawal ditambah jumlah bekalan yang semakin terhad sejak 2-3 minggu lalu memberikan tekanan kepada peniaga kecil. Tinjauan Berita Al-Hijrah di Pasar Baluk Kuantan mendapati ada setengah daripada peniaga mengambil keputusan untuk tidak berniaga sehingga keadaan menjadi pulih dan keadaan itu menyebabkan pengguna yang ingin mendapatkan bekalan ayam kecewa. Peniaga ayam Rukiah Man berkata peningkatan harga yang tidak terkawal menyebabkan dirinya tersepit. Jika sebelum ini dia boleh menjual sekilogram ayam mengikut harga kawalan, namun kini terpaksa menjualnya sehingga RM10.70 termasuk upah pemotongan berikutan harga yang tinggi diperoleh daripada pemborong. Tak cubalah aku cakap. Ini macam ni. Buat macam ni lah. Kita pun ambil 94 harga dia. Kita charge servis ni RM1.30. Dan kita jual RM10.7. Kita kena cakap macam tu je lah. Itu je lah cara. Sebab kalau kita lebih, dia datang. Bila dia datang, compound. RM10,000. Kita nak dapat RM10,000 berapa lama? Sementara itu, seorang lagi peniaga ayam Ali Akbar Osman berkata, krisis ayam kali ini membuatkannya terpaksa menutup operasi berniaga sementara waktu. Hari ini merupakan hari ke-6 Ali Akbar tidak menjalankan perniagaan selepas dimaklumkan pembekal harga yang tinggi serta jumlah bekalan ayam yang sedikit. Hari ini hari yang ke-6 saya tak berniaga berikutan krisis bekalan ayam dan harga ayam lah. Saya start tutup pada hari Sabtu oleh kerana pembekal maklum harga ayam tinggi. Kemudian bekalan pun tak cukup. Jadi saya ambil pendekatan untuk tutup sementara kedai.
Bagi pengguna pula, pihak berkuasa perlu bertindak segera mengatasi masalah isu ayam ini memandangkan bekalan itu sudah menjadi keperluan dan sumber makanan utama rakyat. Ya, saya rasa sangat kecewalah sebabnya ayam memang makanan kita yang hari-hari beli. Bekalan tak cukup dan bekalan ayam tak cukup, harga makin mahal. Jadi saya rasa kerajaan kena buat sesuatu untuk mengatasi masalah ni. Jadi kita orang ni macam ke apa, nak beli ayam pun tengok harga naik pun tak jadi. Lepas tu kita kena fikir, kerajaan sepatutnya turunkanlah harga ayam. Harga ayam kan tak patutlah naik turun. Macam tu. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan 19 November sebagai hari pengundian bagi Pilihan Raya Umum ke-15. Pengumuman tarikh-tarikh penting PRU15 dibuat Pengerusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh selepas mesyuarat khas SPR di Putrajaya siang tadi. Tempoh berkempen pula ditetapkan selama 14 hari bermula 5 hingga 18 November. Turut diadakan serentak ialah pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Dun Bugaya Sabah bagi mengisi kekosongan kerusi terbabit. Sementara itu, PRU15 melibatkan 21.2 juta pemilih dengan mengguna pakai daftar pemilih yang dikemaskini sehingga 9 Oktober. Tambah Tan Sri Abdul Ghani, PRU15 dan PRK Dun Sabah ini dianggarkan memerlukan peruntukan 1.01 bilion ringgit. Sementara itu, PRU15 kali ini dibuat bagi mengisi kekosongan 222 kerusi parlimen dan 117 kerusi DUN di 3 negeri termasuk Dun Bugaya di Sabah. Satu PRU ke-15 hendaklah diadakan bagi mengisi kekosongan 222 kerusi Dewan Rakyat serta 42 kerusi Dewan Negeri Pahang, 15 kerusi Dewan Negeri Perlis dan 59 kerusi Dewan Negeri Perak. Pada masa yang sama, PRK DUN N66 Bugaya Sabah juga akan diadakan serentak bagi mengisi kekosongan kerusi tersebut. SPR juga katanya menyediakan 9,593 pusat mengundi dengan 39,318 saluran. Seramai 363,515 petugas pula akan dilantik bagi mengendalikan proses PRU ke-15 dan PRK DUN N66 Sabah. Terdahulu, 3 negeri membubarkan DUN masing-masing bermula dengan Pahang dan Perlis pada 14 Oktober diikuti Perak pada 17 Oktober. Manakala Kelantan, Terengganu, Kedah, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Selangor mengambil keputusan untuk mengadakan pilihan raya DUN tahun depan. 6 negeri berkenaan menyumbang keseluruhan 245 kerusi DUN. Bagi 239 lagi kerusi DUN di Sabah, Sarawak, Johor dan Melaka pula, ia tidak akan dipertandingkan memandangkan negeri itu baru menjalani pilihan raya negeri PRN. Dan berikut tarikh-tarikh pilihan raya dan pilihan raya umum PRU sebelum ini. Pilihan raya pertama diadakan pada 19 Ogos 1959. Ia diikuti 5 tahun kemudian pada 24 April 1964. PRU ketiga pada 1969, seterusnya 5 tahun kemudian pada Ogos 1974, Julai 1978, April 1982, Ogos 1986, Oktober 1990, April 1995, November 1999, Mac 2004, Mac 2008, Mei 2013 dan PRU sebelum ini pada 9 Mei 2018. Selepas ni, Capital A lancar platform ikhlas. Kita ke laporan seterusnya. Seorang warga emas menderita apabila kedua-dua kakinya dipotong sehingga paras peha akibat jangkitan kuman selepas kemalangan jalan raya. Muhammad Rosli Hassan, 65 tahun yang menetap di Kampung Suak Ponggor, Sungai Siput yang kini berkerusi roda turut hilang mata pencarian selepas tidak lagi dapat bertugas sebagai bilal masjid.
Menurut Muhammad Rosli, kehidupan dia dan isteri Nur Aziah Maddawi 59 tahun semakin terkesan selepas isterinya itu mengalami kemalangan jalan raya bulan lalu. Ia menyebabkan Nur Aziah turut perlu berkerusi roda dan tidak dapat meneruskan kerja di sebuah kilang. Kini suami isteri ini hanya bergantung kepada bantuan RM350 yang diterima daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. So amat susahlah, tapi saya nak buat macam mana? Saya tak boleh nak bergerak. Tak ada pendapatan saya nak boleh cari. Semata-mata harap apa yang bagi orang itulah saya terima kan. Itu ajalah. Oh, memang tak cukup. Tapi itu seadanya saya terima lah. Reda lah kan. Kalau dah saya takkan nak minta-minta dengan orang kan. Menurut Muhammad Rosli yang 15 tahun bertugas sebagai Bilal di Masjid Jami' Kampung Melayu Sungai Rapat di Ipoh, kedua-dua kakinya dipotong pada sambutan Aidiladha 2020. Kehilangan kedua-dua kaki katanya menyebabkan dia hilang sumber pendapatan dan kini terpaksa menumpang di rumah pusaka arwah ibunya. Muhammad Rosli berkata dia bersyukur masih ada tempat berteduh, namun bimbang dengan keadaan bumbung rumah yang semakin rosak akibat serangan monyet. Sementara itu bagi isteri Nur Aziah, dia sangat kecewa kerana tidak dapat membantu suaminya selepas turut tidak boleh berjalan akibat patah kaki. Nur Aziah baru dibenarkan keluar hospital akibat kemalangan ketika dalam perjalanan untuk mengikuti kelas pengajian Al-Quran. Mestilah sedih, siapa tak sedih kan. Kadang duduk dengan seorang dia menangis kan. Dia tak boleh. Prihatin dengan nasib pasangan suami isteri ini, Yayasan Ikhlas mengunjungi mereka bagi menyampaikan bantuan. Pengurus Yayasan Ikhlas Cawangan Ipoh, Hasrik Hafizi Abdul Halim Hafiz berkata, pihaknya tampil meringankan beban Muhammad Rosli dengan menyampaikan bantuan kerusi roda elektrik. Kita berusaha hatilah untuk kita menyumbang set kerusi roda elektrik, yang mana kerusi roda elektrik ini mampu memberi kemudahan atau meringankan beban Abang Rosli ini. Menurut Hasrik Hafizi, pasangan suami isteri itu juga diberi bantuan kotak makanan serta wang tunai sekali bagi RM500. Orang ramai yang prihatin dan ingin membantu boleh menyalurkan sumbangan kepada Yayasan Ikhlas di akaun Maybank 562834636228 atau menghubungi Muhammad Rosli di talian 013 5085 989. Majlis Dakwah Negara MDN dalam perancangan menubuhkan Akademik Masjid Malaysia. Pengerusinya Profesor Emeritus Datuk Dr. Mahmud Zuhdi Abdul Majid berkata, penubuhan itu bertujuan untuk memantapkan sistem pengurusan masjid-masjid di negara ini. Jelas Profesor Datuk Dr. Mahmud Zuhdi, modul yang terdapat dalam akademi tersebut antara lain akan membabitkan penggunaan sumber manusia dan fizikal yang lebih efektif, jaringan dakwah, kebajikan masyarakat, pendidikan, aktiviti kesukarelawan, kelestarian alam sekitar, ekonomi, kesenian dan rekreasi. Jadi kalau kita adakan sebuah akademi yang boleh melatih kaki tangan, yang boleh membuat penyelidikan untuk mencari idea bagaimana untuk mempertingkatkan lagi nilai perkhidmatan masjid sekarang ini. Mungkin pada saya mungkin dalam masa setahun 2 tahun ini kalau mendapat sokongan yang bagus daripada kerajaan lah, kita tengok dia punya foundation kita macam mana. Ia sekaligus dapat mengembalikan misi asal penubuhan masjid-masjid untuk kehidupan masyarakat di negara ini. Akademi tersebut katanya akan membabitkan ahli akademi, pakar kewangan serta ekonomi dan sebagainya. Selain Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, beliau berharap agar lebih banyak pihak yang akan terlibat untuk berkolaborasi membangunkan akademi tersebut. Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian penutup persidangan Masjid Peringkat Kebangsaan 2022 di Ibu Negara siang tadi. Turut hadir merasmikan majlis penutup tersebut Timbalan Ketua Pengarah Operasi JAKIM Ruslan Said. Peneraju pendidikan awal kanak-kanak Al-Kawthar Edukids terus mengorak langkah dalam usaha menambah baik kualiti sedia ada. Selain meneroka peluang pembangunan dan penyelidikan, Al-Kawthar turut menjalin kerjasama dengan beberapa pihak berkaitan pendidikan awal kanak-kanak. Terbaru, Al-Kawthar menjalin kerjasama dengan Universiti Selangor UNISEL. Kerjasama di antara UNISEL dan juga Al-Kawthar Edukids adalah termasuk dengan
kajian penyelidikan di mana UNICEF menjalankan applied research ataupun kajian kes untuk membantu menyelesaikan masalah pengajaran dan perkembangan kanak-kanak dan hal-hal lain yang akan dikenal pasti kemudian. Kemudiannya kita juga akan memastikan pelajar-pelajar UNICEF ni akan ada tempat untuk mereka melakukan praktikum di seluruh cawangan Al-Kausar Kids yang berada di seluruh negara sebanyak lebih kurang 170 cawangan. Jalinan kerjasama itu turut memberi peluang kerjaya sebagai guru dan pentadbir kepada alumni UNICEF. Dan bagi sesi pertama pengambilan bermula November ini, 300 pelajar diploma dan sarjana muda program pendidikan awal kanak-kanak dari Fakulti Pendidikan dan Sains Sosial UNICEF akan ditempatkan di seluruh cawangan Al-Kautsar Edukids di seluruh negara bagi mereka menjalani sesi latihan mengajar selama 3 hingga 6 bulan sebelum diserap menjadi guru tadika. UNICEF sendiri yang punya kekuatan kami adalah antaranya adalah kita ada institut sendiri di bawah Profesor Mada Dr. Asri, Institut Kajian Disleksia dan Keperluan Berlainan, dan tentunya Al-Kautsar Edukids. Yang kita lihat kerjasama ini bagi pihak UNICEF bukan saja satu yang holistik tapi inklusif dan mikro dan menyelesaikan banyak aspek yang diperlukan oleh ibu bapa umpamanya. Yang cukup saya tertarik adalah antaranya adalah berkaitan dengan special needs. EIP, sekarang ni kita dah bermula, Selangor sendiri sudah mula daripada usia 2. Al-Kautsar sudah memulakan proses itu dengan adanya elemen-elemen lain, dan tentunya kajian ini, kerjasama ini dengan kajian yang disebut oleh Datuk tadi akan mencari satu jalan solusi kepada generasi akan datang. Al-Kautsar Edukids mula beroperasi pada 2013 dan sehingga kini telah memiliki 170 cawangan di seluruh negara. Malah bagi mengukuhkan lagi jenama itu, pengurusan Al-Kautsar Edukids turut bercadang untuk menambah 400 cawangannya di seluruh negara dalam tempoh 2 tahun akan datang. Selain menawarkan tempat pembelajaran untuk kanak-kanak normal berusia 4 hingga 6 tahun, Al-Kautsar Edukids turut menawarkan program khusus membabitkan kanak-kanak keperluan khas seperti autism, gangguan percakapan, minor syndrome Down dan sindrom kurang daya tumpuan dan hyperaktif atau ADHD turut disediakan dengan bimbingan tenaga pengajar terlatih dan berkelayakan. Sehingga kini Al-Kautsar mempunyai lebih 500 tenaga pengajar bertauliah dan 6,000 pelajar yang ditempatkan di seluruh cawangannya. Syarikat Penerbangan Capital A melancarkan sebuah platform kembara dan gaya hidup mesra Muslim ikhlas. Ia menawarkan perkhidmatan yang selesa dan mudah diakses khusus bagi umat Islam untuk melaksanakan tanggungjawab dan menjalani gaya hidup patuh syariah. Lebih menarik, platform Ikhlas menyediakan perkhidmatan utama mereka iaitu pakej umrah mampu milik. Menurut Ketua Pengarah Eksekutif Ikhlas Kamarudin, perkhidmatan umrah tersebut merupakan usaha pengelola umrah berlesen Ikhlas Travel and Umrah Sdn Bhd. Includes kita punya flight, hotel, visa, bag, makan full board dan juga basically mutawif. Kita juga offer macam porter service daripada airport ke hotel. Lepas tu dengan layanan yang sangat baik lah bila nak masuk hotel tu check-in apa ni semua. So all of that is included, and kita punya tagline memang kita nak menjaga tetamu Allah. Also at the same time, kita tak offer buku untuk guru-guru panduan dekat sana. We offer you our app. So our app will provide you our Umrah Guide which encompass everything, macam daripada sunnah, ke larangan, ke apa ni semua dalam aplikasi kita tu. Tambahnya, selain pakej umrah, platform itu juga menawarkan pakej kembara ikhlas ke destinasi seperti Korea Selatan, Bali, Phuket, Bangkok dan Krabi dengan aktiviti mesra Muslim serta pilihan lokasi makanan halal. Antara perkhidmatan lain yang turut disediakan menerusi platform Ikhlas adalah seperti ibadah kurban, zakat serta shop with Ikhlas dengan lebih 1,000 pilihan produk termasuk kelengkapan ibadah. Dalam parti itu, Pengerusi Eksekutif Capital A Datuk Kamarudin Murandun berkata, kini mereka juga dalam perancangan untuk menambah lebih banyak lokasi mesra Muslim bagi kemudahan pelanggan mereka. Yes, the Saudi Arabia ni is the first start. So kita ada Jeddah. We want to, because short of plane, kita boleh buat Jeddah dulu and that frequency 6 times a week. We plan to increase, like Ben said just now. Kita hopefully we can increase the frequency and also include Madinah. Orang ramai boleh layari laman web www.ikhlas.com atau scan
kod QR yang tertera untuk maklumat lanjut berhubung pakej ikhlas umrah dan rangkaian produk serta servis lain yang ditawarkan. Kerajaan telah melaksanakan pelbagai program serta inisiatif bagi membantu penjaja dan peniaga kecil untuk kembali bangkit dalam fasa pasca pandemik. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata antara program yang dilaksanakan dengan kerjasama agensi dan persatuan ialah program Usahawan Muda Kota UMK bagi melahirkan lebih ramai usahawan muda untuk berniaga di lokasi tumpuan dan strategik di ibu kota. Katanya di bawah program itu sehingga kini sebanyak 1,252 ruang niaga atau kios telah disediakan dengan reka bentuk moden, kemas, teratur dan bersih. Pengurangan sehingga 50% sewaan premis, pengecualian sewaan tapak kepada penjaja dan peniaga kecil untuk mendigital peniaga kecil, pengecualian fee lesen penjaja dan peniaga kecil di wilayah persekutuan bagi mengurangkan beban akibat pelaksanaan PKP sebelum ini. Program pembiayaan mikro tanpa faedah berjumlah RM50,000 turut ditawarkan kepada penjaja dan peniaga kecil yang melaksanakan perniagaan secara dalam talian. Beliau berkata demikian dalam ucapan perasmian Pesta Mega Penjaja, Peniaga dan Usahawan Kecil di Dataran Merdeka. Selepas ini, masjid di Jakarta runtuh. Susulan insiden kebakaran Masjid Raya Jakarta Islamic Center JIC semalam, siasatan awal mendapati kubah masjid itu dipercayai runtuh akibat tidak mampu menahan beban 12 lampu kipas yang tergantung di kubah itu. Menurut laporan media tempatan, berat keseluruhan 12 lampu kipas khas Betawi itu mencecah 1 tan. Keadaan itu mengakibatkan struktur kubah berkenaan tidak dapat bertahan lalu runtuh hanya dalam tempoh setengah jam selepas masjid itu terbakar. Setakat ini pihak berkuasa masih menyiasat punca kebakaran yang tercetus selepas solat asar itu. Namun mereka percaya ia mungkin ada kaitan dengan kerja-kerja pembaikan kubah pada penghujung Ogos lalu. Dalam kejadian jam 3.15 petang Rabu waktu Indonesia Barat itu, kebakaran bermula pada bahagian sisi barat kubah berkenaan. Api kemudian merebak pantas ke keseluruhan masjid akibat angin kencang. Api berjaya dipadamkan kira-kira 2 jam kemudian. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Singapura membuka pejabat perwakilan di Ramallah. Usaha itu dilaksanakan bagi memperkukuh hubungan Republik berkenaan dengan pihak berkuasa Palestin. Memetik laporan Wafa News Agency, pejabat perwakilan baru itu dirasmikan Menteri Kedua Ehwal Luar Merangkap Pendidikan Singapura, Dr. Muhammad Maliki Osman Selasa lalu dalam rangka lawatannya ke Palestin. Dr. Maliki menyifatkan pembukaan pejabat itu adalah satu pencapaian ketara dalam hubungan Singapura-Palestin. Ia juga bukti komitmen Singapura untuk membantu rakyat Palestin dalam pembinaan keupayaan termasuk bantuan teknikal. Majlis pembukaan itu dihadiri Menteri Ehwal Luar dan Ekspatriat Dr. Riyad Al-Maliki dan pengerusi Majlis Perwakilan Orang Awam Kebangsaan Palestin GPC Musa Abu Zaid. Dalam pada itu, di tebing barat, pihak berkuasa Israel menembak mati seorang pemuda Palestin. Insiden berlaku berhampiran pintu masuk penempatan haram Yahudi Mali Adumim. Pihak berkuasa Zionis mendakwa pemuda Palestin itu ditembak mati kerana cuba menyerang pengawal keselamatan di pintu masuk penempatan haram antara terbesar di tebing barat itu. Mangsa dikenali sebagai Uday Tamimi, individu yang diburu Israel kerana dituduh membunuh seorang tentera Zionis awal bulan ini di timur Baitul Maqdis. Keganasan rejim Zionis semakin menjadi-jadi akhir-akhir ini, khususnya di tebing barat. Lebih 100 pejuang Palestin dan orang awam telah dibunuh rejim itu sejak awal tahun ini. Jumlah itu adalah yang tertinggi di tebing barat dalam tempoh hampir 7 tahun. Kesemuanya atas alasan memburu pengganas. Baik, dengan itu sekian berita Al-Hijrah. Sebelum berpisah, jangan lupa saksikan Akademik Da'i Muda episod kedua 9 malam ini.
Dan jangan lupa ikuti kami di platform media-media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok dan layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Nazira Syarikat. Assalamualaikum dan selamat malam.